Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam diskusi kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Apa khabar semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat, di samping keluarga yang tercinta. Harap semuanya berada dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, insya-Allah. Bermula daripada pagi ini, insya-Allah kita mengharapkan semoga rahmat Allah SWT tu mencurah-curah kepada kita dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, kita sambung lagi sembang-sembang kita pagi ni dengan kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fi Islam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membincangkan tentang 5 ciri 5 ciri yang perlu ada pada seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin. 5 ciri tersebut, 5 sifat utama seorang pendidik. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membincangkan, membentangkan 4 ciri. Ada 4 ciri dah. Hari ini ciri yang kelima, insya-Allah, sebagai penutup. Tapi ciri kelima ni panjang. Ada banyak perkara yang di cover, yang dicatatkan oleh penulis ni. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan kepada kita lah, insya-Allah. Ada manfaatnya, memang sangat bermanfaat lah apa yang kita bincangkan setiap hari ni kan, insya-Allah. Jadi kita refresh balik yang apa yang telah kita bentangkan dalam siri-siri yang lalu. 5 sifat utama seorang pendidik yang perlu ada pada seorang pendidik. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, toleransi. Dan yang kelima, pada hari ini, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tengok perkara yang kelima, iaitu menyedari dan menghayati tanggungjawab. Kan. Jadi sebelum nak melangkah lebih jauh lagi, saya nak share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan. Dalam satu tajuk yang kita bincangkan sebelum ni, ada tajuk tentang ilmu kan. Ilmu ni maksudnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, ustaz, ustazah, teacher, semua, kita kena selalu melaksanakan continuous learning, pembelajaran berterusan. Maknanya kita sentiasa menambah ilmu yang ada pada dada kita. Antara caranya ialah dengan kita membaca buku yang dikarang oleh pengarang-pengarang yang mungkin mahir dalam bidang dia. Jadi ada satu buku yang mungkin dia terbalik kan, tapi ditulis Parenting Journey. Buku ni alhamdulillah saya baca, baguslah untuk untuk ibu bapa baca kan. Kita yang disampaikan oleh penulis ni dalam kaedah yang santai, bahasa dia masya-Allah, bahasa yang okeylah, ringan-ringan, dan tajuk dia pendek-pendek. Jadi kita pun baca pun tak boring lah kan. Tajuk pendek-pendek, bab yang pendek-pendek kan. Antaranya mungkin dia kata
small talk. Contohnya saya baca bab 26, saya dah baca tengah sedang baca ni kan. Bab 26 small talk. Dia cadangkan kita buat selalu dengan anak-anak sembang ringan-ringan. Sembang saja-saja kan, sembang saja-saja. Hari ni adik dah makan ke belum? Hari ni makan apa kat sekolah? Ini best tak sekolah? Sekolah ada apa? Kawan-kawan, biar dia bercerita. Encourage dia bercerita dengan soalan-soalan open question, soalan-soalan terbuka. Dia supaya dia boleh apa orang kata, boleh berkomunikasi dengan kita. Kita membuka ruang untuk komunikasi kepada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, sajalah sharing. Buku yang bagus, boleh cari Shopee ada kot, insyaAllah. Okay, kita sambung 5 ciri sifat utama seorang pendidik. Yang kelima pada hari ini ialah menghayati dan menyedari tanggungjawab. Menghayati dan menyedari tanggungjawab. Apa yang ditulis oleh tuan kitab ni? Kita baca sikit perenggan yang dibawakan oleh penulis kitab Tarbiyatul Aulad oleh penulis ni Syekh Abdullah Nasir Alwan. Dia kata antara sifat asas lain yang perlu ditanam dalam diri dan perasaan seorang pendidik ialah menghayati serta menyedari tanggungjawab yang diletakkan di atas bahunya daripada pelbagai aspek: keimanan, akhlak, jasmani, psikologi, mental dan sosial. Sifat inilah yang mendorong jiwa dan raga pendidik untuk sentiasa memerhati, mengawasi dan mendidik anak-anak. Jadi kita kena sedar bahawa ini merupakan satu tanggungjawab pada kita. Tanggungjawab ni maksudnya kita kena tanggung dan kita akan jawab. Akan disoal jawab. Akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tak kira lah kita ni ibu ke, ayah ke, guru-guru, cikgu-cikgu kan. Cikgu-cikgu dekat 1000 ni. Kan nak pesan kepada cikgu-cikgu dekat 1000. Kita ni tanggungjawab kita. Tanggungjawab. Maksudnya amanah Tuhan kepada kita untuk kita laksanakan sungguh-sungguh. Jadi bila kita faham itu, kita akan melaksanakannya dengan teliti. Kan kita akan disoal oleh Allah SWT. Apa yang hang buat? Kan Allah Ta'ala bagi amanah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dijaga anak-anak ni. Anak-anak ni jadi apa? Itu maka disoalkan oleh Allah SWT. Lebih lagi kepada ibu bapa. Dalam konteks keluarga kita, dalam unit-unit kecil keluarga kita kan, anak kita tak ramai kan, paling ramai pun 10 orang ada, 10 orang 10 orang lah paling ramai pun kalau ada pun kan. Sekarang ni pun dah kurang dah, akhir zaman ni orang tak beranak banyak, takut. Takut apa? Takut. Tapi sebenarnya semua tu rezeki tu milik Allah SWT. Tak payah takut, insya-Allah rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi anak, Allah Taala bagi sekali dengan rezeki, janji dengan rezeki kan. Kita tak usah bimbang, insya-Allah rezeki Allah Taala dah tetapkan untuk setiap daripada kita. Ada anak lagi, ada rezeki lagi, tambah rezeki ni, insya-Allah rezeki yang datang dari tidak disangka. Tapi kita kembali kepada tajuk ni, cerita tentang tanggungjawab kita. Maka yang kelima, kita sedar ini adalah tanggungjawab kita. Responsibility. Kita akan responsible. Pendidik yang baik perlu menanam dalam minda. Tanam apa? Bahawa apabila dia terleka sesaat daripada memerhatikan anak-anaknya, mereka akan tergelincir ke arah maksiat, setapak demi setapak. Anak-anak selalu alpa dan mengambil mudah dalam apa jua yang mereka lakukan. Akibatnya,
mereka tergolong dalam golongan yang berkelakuan pelik dan terpesong. Ketika itu susah untuk pendidik bagi membawa anak-anak ke pangkal jalan, dan dia mula menyesali atas kejadian yang berlaku. Malangnya, tidak ada masa untuk sesalan, menangisi perkara yang dia sendiri menjadi puncanya. Adakah berguna tangisan pada waktu itu? Ini tanggungjawab kita lah. Kalau orang tu tak rasa ini sebagai satu tanggungjawab, kan, beranak-beranak tinggal ya. Kan, tak beri nafkah, tidak mendidik, tidak mentarbiah. Suatu hari nanti produk yang kita lahirkan itu tidak akan memberi manfaat kepada kita, bahkan ianya boleh menjadi suatu fitnah besar kepada kita, boleh menjadi suatu natijah yang buruk kepada diri kita. Kita akan menyesal dengan apa yang berlaku nanti. Jadi sebelum perkara tersebut terjadi, kita sedar awal, kita menyedari, kita menghayati bahawa ini adalah tanggungjawab kita. Walaupun kita sebagai ibu bapa, kita hantar anak kita pergi sekolah, ia tidak melepaskan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Still being responsible by Allah SWT. Allah SWT akan tanya kita, apakah yang telah kita laksanakan, kan, tanggungjawab yang kita telah jalankan dalam kita melayari bahtera rumah tangga kita. Oleh itu, kita dapati Islam meletakkan tanggungjawab mendidik dan mempunyai dimensi yang luas di atas bahu para ibu bapa. Ibu bapa ni memang tanggungjawab besar, kan? Kita masing-masing tunaikan tanggungjawab kita. Masing-masing kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keluarga kita, kerana kita bakal disoali oleh Allah SWT suatu hari nanti. Lagi kita akan bawa beberapa dalil yang dibawakan oleh tuan kitab ini, dalil-dalil kepada kita supaya ianya menjadi suatu motivasi kepada kita untuk terus melaksanakan tanggungjawab yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah SWT juga mengingatkan para pendidik akan dipersoalkan pada hari kiamat tentang amanah ini. Yang ni yang kita kena ingat, bahawa kehidupan kita di dunia ni adalah kehidupan yang sementara. Dan kita ni bila sampai masa, Allah Ta'ala akan ambil nyawa kita, dan perjalanan kita ini akan diteruskan semula, perjalanan ke alam barzakh, dalam kubur, perjalanan diteruskan pula ke padang mahsyar apabila berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Kita akan ditimbang amalan kita di neraca mizan, baik buruk kita, dosa pahala kita, dan di sanalah tanggungjawab kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disoal apakah amanah ini dijalankan dengan sebaiknya. Disoal apakah risalah ini sudah disampaikan. Disoal apakah tanggungjawab ini dilaksanakan dengan sempurna, kan? Ini soalan-soalan yang kita kena prepare, kita kena siap-sediakan diri kita. Suatu hari nanti Allah SWT akan soal kita. Penulis kemukakan penjelasan Islam tentang tanggungjawab dalam surah Toha ayat 132. Apa Allah SWT kata? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan salat, dan hendaklah
kamu tekun, bersabar menunaikannya. Ini antara tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita kepada ibu bapa? Untuk memerintahkan anak-anak kita menjaga solat. Jagalah solat. Jadikan solat itu sebagai agenda terpenting dalam keluarga kita. Macam saya sebut sebelum ni kan, ada pernah sebut kan, macam mana bila seorang ayah ni balik kerja, balik rumah, perkara pertama yang ditanya kepada anaknya, jumpa lepas anak kita salam, peluk, cium, abang dah solat lagi? Tengoklah waktu tu kan. Bila kita balik petang lepas asar, tanyalah, dah solat belum asar lagi tadi? Kalau kita balik tengah hari, anak ada di rumah, solat zuhur dah. Ataupun malam kita balik lepas kita pergi kuliah kan, kita pergi kuliah maghrib tu, balik isyak, tanya anak dah, abang dah solat isyak lagi? Jadi biar kalam yang pertama, antara kalam yang pertama kita tanya anak-anak, bila kita bertemu mereka, dah solat lagi? Dah semayang ni? Dah semayang ke belum? Tanya dia, biar ianya menjadi agenda penting dalam kehidupan. Penting tuan-tuan, penting. Solat ni penting. As-salatu imaduddin. Solat itu sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikannya, waman aqamaha faqad aqamadin, maka dia mendirikan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat ini, dia telah merosakkan agama, telah meruntuhkan agama. Maka solat ni benda yang paling penting, sangat penting, yang utama, yang perlu kita semua beri perhatian. Janganlah ambil mudah buat solat ni. Jangan ambil mudah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surah Taha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah kamu tekun bersabar menunaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Yang ni lebih dahsyat lagi lah kan. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ku anfusakum, wahai orang yang beriman. Ini peringatan kepada orang yang beriman. Siapa yang beriman? InsyaAllah kita ni orang beriman. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru, ustaz-ustaz, semua kita ni orang beriman. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita, orang beriman ni, apa dia? Pelihara diri kamu, anfusakum, dan ahli keluargamu daripada apa? An-nar, daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah beri peringatan awal-awal lagi, supaya kita ni sentiasa memelihara diri kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Macam mana caranya? Dengan mentaati perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, ikut suruhan-suruhan Allah, apa yang Nabi SAW ajar kita buat, apa yang Nabi SAW larang kita tinggalkan. Jadi apabila kita melaksanakan perkara tersebut kepada diri kita dan kepada anak-anak kita yang di bawah jagaan kita, insya-Allah kita semua akan terpelihara daripada neraka, azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tanyalah satu dunia manusia ni, tak ada siapa yang nak masuk neraka kan. Ada orang nak masuk neraka? Tak ada siapa yang nak masuk neraka. Semua nak masuk syurga. Tanya saya pun, saya nak masuk syurga. Saya tanya tuan-tuan dan perempuan pun, tuan-tuan mesti kata nak masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kita kena buat amal-amal ahli syurga, laksanakan tanggungjawab kita dalam keluarga kita. Jangan kita abaikan tanggungjawab kita. Nafkah, suami kena bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Isteri laksanakan tanggungjawab sebagai yang terbaik kan. Dalam keluarga ni, suami isterinya banyakkan memberi. Jangan banyak meminta dan menuntut. Bila masing-masing
pakat berebut nak memberi, maka akan tertunailah hak-hak yang nak dituntut. Jadi tak perlu dah menuntut hak-hak kita, kerana masing-masing tahu tanggungjawab dan masing-masing laksanakan tanggungjawab dengan betul. Kan? Berebut nak memberi, berebut nak memberikan nafkah. Sebagai seorang lelaki, dia berebut nak memberi nafkah. Sampai masa dia tahu dah ni kira-kira ni sebulan berapa ratus perbelanjaan keluarga, perbelanjaan isteri, perbelanjaan anak berapa ratus sebulan. Siap lagi. Lepas tu tanggungjawab kita mendidik anak-anak, mendidik isteri kan. Isteri kalau nampak suami ada buat kesalahan, tegur kan, dengan penuh kasih sayang. Suami pun macam tu juga. Kita akan melahirkan keluarga yang harmoni, insya-Allah. Keluarga yang bagus, keluarga yang soleh, solehah kan, insya-Allah semua. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, surah An-Nahl ayat 93. Dan sesungguhnya wala tus'alunna, kamu akan ditanya kelak. Sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang sudah kamu kerjakan. Allah Ta'ala tanya apa yang kita buat ni kan. Tidak ada masa dan ketikanya apa yang kita buat ini tidak disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkirakan, akan menghisap setiap apa yang kita buat. Sebab itulah kalau kita ada buat kesalahan dan sebagainya, kita cepat-cepat minta ampun dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala buang daripada catatan tu. Jadi kat akhirat nanti catatan tu semua dah hilang. Catatan jahat, amal jahat, dosa-dosa kita buat tu semua dah hilang. Kenapa? Kita istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Memang kita manusia ni kadang-kadang buat silap kan, tersilap, bukannya perfect macam malaikat kan. Kadang-kadang buat silap. Jadi bila buat silap itu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hapus kiralah semua dosa-dosa tu kan. Yang penting kita bertaubat betul-betul, mohon ampun dengan Allah Ta'ala betul-betul kan. Berapa tahun dah hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Jadi kesalahan tersebut kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, supaya nanti di akhirat Allah Ta'ala tidak akan tanya kita dah. Dah diampunkan semua dosa-dosa kita. Selagi mana kita belum mati, selagi mana nyawa belum sampai ke halkum kita, Allah Ta'ala akan membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting bila kita sedar bahawa kita melaksanakan tanggungjawab kita, kita sedar dan menghayati tanggungjawab kita, seperti mana bab yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah ianya akan menghasilkan natijah yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ke akhirat nanti Allah Ta'ala kata, hentikanlah mereka, kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Manusia akan disoal oleh Allah SWT. Apa yang dibuat akan disoal Allah SWT. Surah Saffat ayat 24. Sana banyaklah ayat-ayat Allah Ta'ala berkaitan dengan akhirat. Jadi kita ni orang yang beriman, kita percaya tentang adanya hari akhirat. Dan di akhirat nanti adanya perkiraan dosa dan pahala, penghisaban. Dan kita tidak boleh lari sebenarnya. Tak ada choice, tak ada pilihan, melainkan kita memilih untuk sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Kan? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang suami adalah penjaga dan dia bertanggungjawab terhadap jagaannya. Muttafaqun alaih. Apa lagi? Seorang isteri adalah penjaga dan dia bertanggungjawab terhadap orang jagaannya. Yang ketiga, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak serta isteri kamu dan didiklah mereka dengan adab. Kita ajar kebaikan kepada anak-anak. Ajar benda-benda baik kan. Kita ajar mereka tentang adab, akhlak. Adab ni memang kita perlu tekankan.
adab ibu bapa, adab anak-anak kepada orang tua, ibu bapa. Lepas tu di sekolah ada pelajaran, mata pelajaran adab, akhlak, khusus menceritakan tentang adab dan akhlak. Dan kita di rumah pun kena praktikkan, tunjukkan contoh yang baik supaya anak-anak kita ni belajar daripada apa yang mereka lihat, yang itu lebih berkesan daripada kita sekadar menuturkan dengan kata-kata, membicarakan dengan lisan. Sebenarnya action tu speaks louder than words. Perbuatan kita ini sebenarnya memberikan pengajaran yang lebih berkesan lagi daripada kata-kata kita. Tunjuk contoh yang baik kepada anak-anak. Aurat, tunjuk aurat yang baik kepada anak-anak, supaya anak-anak pun akan menutup aurat yang sama juga. Akhlak, cara kita bercakap, cara kita bergaul dengan masyarakat, dengan orang sekeliling kita. Kita hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Anak-anak akan belajar. Dia tengok, oh ni ayah dia macam ni, hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi anak-anak pun akan menghormat kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Menggunakan kata tutur kata yang baik. Jadi kita kena selalu perhatikanlah, selalu mendidik anak-anak kita melalui contoh kita. Tidak ada hadiah lebih baik bagi seorang ayah kepada anak-anaknya daripada adab yang baik, direkodkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi kita kena jaga adab kita, tunjuk contoh yang baik, ajarkan adab, akhlak kepada anak-anak. Kalau kita nampak anak-anak tu kurang beradab, tegur siap-siap. Zaman sekarang ni dari sudut komunikasi, tengok contohlah komunikasi. Anak-anak duk sibuk dengan handphone. Bila kita nak berbicara, nak bersembang dengan dia, mata dia tak tengok kita. Contohnya lah contoh. Maka kita kena ajar cara berkomunikasi. Bila orang cakap, tengok handphone tu tutup. Jangan nak sambil ni duk sembang-sembang, mata dah tengok handphone. Ni duk main game ML, Firefly, Fox Fire, benda tak tahu budak-budak ni, tak tahulah. Duk main game. Sembang ni. Ayah duk sembang, mak duk sembang, tanya duk, abang sekolah macam mana? Tangan duk tengok handphone. Tak adab tu. Kena ajar adab. Nak makan, tangan kanan makan, tangan kiri duk main phone. Dalam keluarga, komunikasi. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan lah sama-sama, supaya anak ni daripada kecil dah didik dengan adab. Dia kalau dah terbiasa dengan adab, terbiasa dengan akhlak yang mulia, terbiasa dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, dari kecil dah biasa, maka dia akan bawa sampai ke besar. Tapi kalau dari kecil tak biasa, kekok, dia rasa macam benda tu tak ada apa-apa, kurang ajar tu biasa. Sedangkan perkara tersebut perkara yang salah, yang perlu diperbetulkan sejak daripada awal lagi, daripada kecil. Yang kelima, Rasulullah SAW menjelaskan, Allah SWT akan mempersoalkan setiap penjaga berkenaan orang jagaannya, sama ada dia menjaganya ataupun mengabaikannya, sehingga seorang lelaki akan ditanya tentang ahli keluarganya. Jadi yang ni yang kita takut, kita risau, kita bimbang. Adakah kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baik, dengan sebenar-benarnya? Adakah kita ini akan terlepas daripada sesi soal jawab di hadapan Allah SWT? Kalau kita laksanakan tanggungjawab kita, insya-Allah kita akan berjaya melepasinya. Pada mahsyar ni, masya-Allah, dahsyat keadaannya, panjang, ramai orang. Bayangkanlah di pada mahsyar, manusia berhimpun daripada sejak zaman Nabi Adam AS sampailah manusia terakhir sekali dalam dunia ni, dihimpunkan dalam satu tempat. Dan
dalam keadaan panas terik yang amat sangat, dan dalam keadaan kita ni tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak soal kita, dan dalam keadaan kita dulu kat dunia kita tidak melaksanakan tanggungjawab Allah SWT. Sedangkan kita ni duk apa, hari-hari pagi-pagi kan naik kereta jam tu, nak masuk pulau tu pun rasa azab lah. Tambah hujan pula, accident pula. Ya Allah, bila nak sampai pejabat ni? Sejam tak sampai, 2 jam tak sampai. Itu pun kita dah rasa dah seksanya. Seksa lah kan, hari-hari macam tu. Penang, hari-hari Penang. Kan? Dalam queue macam tu pun kita rasa dah teruknya. Apatah lagi kat akhirat nanti, kita tak tahu nak keadaannya macam mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita semualah, insya-Allah di akhirat nanti. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis ini, wajib kepada para pendidik yang beriman, berakal, berilmu dan bijaksana menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah persiapan dengan sempurna, kukuhkanlah keazaman. Bayangkan di hadapan mata kita kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan neraka Jahannam yang akan menimpa sekiranya kita lalai. Ini kerana azab pada hari tontonan terbesar itu sangat berat. Hitungan amal amat rumit, kengeriannya sangat dahsyat, dan neraka Jahannam berkata, adakah masih ada lagi yang dimasukkan ke dalam neraka? Kan, kita harap semoga Allah Ta'ala memelihara kita semua. Kita insan yang sangat kerdil ini di sisi Allah SWT, sangat mengharapkan belas ihsan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mengharapkan balas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ketika di dunia, kita laksanakan tanggungjawab kita masing-masing, tanggungjawab kita kepada anak-anak kita, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Memanglah kita ni tak perfect kan, tak sempurna, tapi ada ruang di sana untuk kita memperbaiki, untuk kita tambah baik dari masa ke semasa, supaya kita ini melaksanakan tanggungjawab kita. Dekat akhirat nanti Allah SWT akan memelihara kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendidik sekalian, dia kata, para pendidik sekalian, dalam membicarakan penghayatan tanggungjawab ini, penulis menyatakan secara ringkas beberapa perancangan dan agenda jahat yang bertujuan merosakkan individu, masyarakat dan umat Islam. Hal ini supaya kita menyedari dan menambah usaha bagi menyelamatkan diri daripada agenda jahat itu. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab ini, selain kata kita menyedari tanggungjawab kita untuk dilaksanakan, kita jangan lupa bahawa di sana ada orang yang tak suka dengan kebaikan ni. Ada orang yang berusaha untuk merosakkan kebaikan ini. Ada orang yang tak suka dengan orang Islam. Ada orang yang tak suka dengan kebangkitan Islam. Macam apa yang berlaku sekarang ni kan, di Gaza kan, 70 tahun lebih penjajahan yang berlaku. Kerana apa? Kerana mereka tak suka orang Islam. Mereka menganggap orang Islam ini yang tidak ada nilai pada mereka, dilakukan sedemikian rupa. Itu penjajahan dalam bentuk fizikal. Jadi di sini penulis kitab ni, nanti kita akan bacalah secara ringkas, sebab dia punya penjelasan dia sangat detail, yang mungkin kita ambil poin-poin yang rasa apa yang agak relevan lah kepada kita, yang mana kita perlu hati-hati. Apa yang penulis maksudkan dengan agenda jahat ialah konspirasi yang dijalankan oleh puak Zionis, Freemason, Salib dan komunis.
4 benda. Semua ini mempunyai matlamat yang sama, iaitu menghancurkan akidah umat Islam dan melenyapkan akhlak melalui penyebaran ideologi etisma yang sesat, arak, pemasaran seks dan taklid buta. Bagi mereka, wanita adalah sasaran utama bagi menyebarkan dakwah lucah, kerana wanita adalah makhluk yang mempunyai emosi yang lemah dan mudah terikut dengan dakwah serta fitnah tanpa berfikir panjang. Selain itu, mereka juga berpandangan wanita mempunyai potensi dan kesan langsung terhadap kerosakan akhlak. Ada kata-kata pujangga, dia kata kalau nak rosakkan satu institusi itu, rosakkan wanitanya. Kerana wanita ni merupakan tulang belakang kepada kekuatan keluarga. Apa orang putih dah, behind every successful man, there was a woman behind. Lebih kurang macam tu kan. Di belakang kejayaan seorang lelaki itu ada perempuan yang sentiasa mendoakan dia, yang sentiasa beri support kepada dia kan. Anak-anak pun dia lebih rapat dengan ibu kan, dengan perempuan berbanding dengan ayah. Lebih bermanja dengan ibu. Jadi kalau rosak perempuan, rosak ibu, rosak isteri ni, maka ia merupakan satu kejayaan kepada musuh-musuh Allah SWT. Jadi kita kena tahu siapa ancaman kita, musuh kita dalam kita berhadapan dalam usaha tarbiyah ini. Sekarang apa? Supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati, jangan perkara tersebut berlaku, jangan terjadi kegagalan ini apabila kita tidak memahami ada orang sebenarnya musuh-musuh yang mempunyai niat jahat, yang tidak suka dengan kemajuan Islam, tidak suka dengan masyarakat Islam, tidak suka dengan masyarakat yang mengamalkan agama Allah SWT, tidak suka dengan manusia-manusia, dengan insan-insan yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin yang ini kita cover dalam minggu depan dan seterusnya. Dia penulis ni mendatangkan 4 agenda konspirasi ataupun perancangan mereka untuk merosakkan tarbiyatul aulad, pentarbiahan anak-anak, kerana mereka sangat dengki dengan kebangkitan Islam. Jadi bila kata orang Islam semua mengamalkan dengan agama Allah Ta'ala, maka ianya merupakan satu ancaman kepada mereka. Jadi mereka merancang, fikir macam mana nak buat untuk orang Islam ini lari daripada agama Allah SWT. Ada 4 agenda. Yang pertama, agenda komunis. Yang kedua, agenda jahat, puak salib. Yang ketiga, agenda jahat Zionis dan Freemason. Yang keempat, agenda jahat penjajah. Jadi perbicaraan ni agak panjang. InsyaAllah kita tengok, kita ambil poin-poin mana yang yang relevan pada masa sekarang. Sebab kitab ni ditulis lama dah kan, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin outdated yang kita tak perlu nak bincangkan dalam sesi ini. Banyak poin-poin dia kan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan kalau nak baca, boleh dapatkan kitab ni kan, ada di pasaran lagi kot rasanya, dan kita boleh baca lah perancangan dan agenda-agenda yang dimaksudkan oleh penulis ni. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja untuk pada pertemuan pagi ni. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh dapat daripada apa yang kita bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf anda ada salah bicara tutur kata. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.